Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apa khabar semua? Salam ceria. Mudah-mudahan semuanya sihat. Mudah-mudahan kita dapat terus sama-sama istiqomah untuk kita mengulang kaji ilmu-ilmu Islam dan juga pandangan-pandangan hidup. Syukur pada Allah dapat bertemu walaupun secara maya. Mudah-mudahan ada ikatan di antara kita, di hati kita, kerana Allah pandang setiap apa yang kita buat ni Allah nilai. Untuk kita menambah ilmu, menguatkan ukhuwah kasih sayang, tu semua Allah nilai. Untuk jadi hamba, laksanakan tugas sebagai hamba, beribadah kepada Allah, menyembah Allah, melaksanakan segala syariat Tuhan, dan juga untuk melaksanakan tugas sebagai khalifah, berhubungan sesama manusia. Salawat dan salam Rasulullah SAW, Rasulullah yang kita sambut miladnya, maulidnya pada bulan ini. Mudah-mudahan syafaat baginda kita perolehi di akhirat kelak. Baginda sangat sayangkan umatnya, tetapi yang kita kena tanya diri kita, adakah aku umat baginda? Adakah cukup syarat aku menjadi umat baginda? Itu yang kita bimbangkan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hari ini saya masih lagi di Villa JSB di Mekah ni. Hari ini Tuan CEO dan Tuan Luqman Hakim dan Tuan Hasnan akan pulang ke tanah air. Mudah-mudahan Allah selamatkan perjalanan mereka selamat sampai ke tanah air. Jadi petang ini kita nak cerita tentang keagungan sembahyang. Sambungan pada kuliah kita. Kuliah ni agak panjang, jadi kita cuba ringkaskan ataupun kita ambil poin-poin yang setakat yang kita boleh. Baiklah, dalam Islam, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, solat atau sembahyang adalah amalan yang paling besar dan agung selepas iman. Yang paling utama iman. Tiada amalan yang lebih besar selepas iman yang boleh menandingi sembahyang. Iman memanglah tapak dia. Iman tu yang paling utama sekali. Apa-apa pun iman dahulu. Syahadah dahulu. Itulah keimanan. Rukun-rukun iman dahulu. Itu yang paling utama. Tetapi selepas iman, tak ada yang boleh tandingi sembahyang. Sembahyanglah amalan yang paling besar dan agung selepas iman. Kerana itulah dalam Islam, sembahyang adalah menjadi tiang agama Islam. Tiang, kalau satu bangunan tu tiang. Bangunan nama dulu ada tiang seri, tiang. Tapak je tu, itulah iman. Tapak atau foundation iman, tempat yang kita gali, kita letakkan piling, kita letakkan konkrit, kita letakkan besi dan sebagainya. Itu foundation tu, itulah iman. Tapi untuk tiangnya, itulah sembahyang. Sabda Nabi SAW bermaksud pangkal segala hal ialah Islam, sedang tiangnya adalah sembahyang, dan puncaknya adalah berjuang di jalan Allah. Riwayat Tirmizi. Jadi keagungan dan kebesaran sembahyang ni boleh dilihat dan dirasakan melalui ilmu pengetahuan. Ada yang orang yang Allah beri hadiah ke hati dia, dia rasa besarnya sembahyang. Itu anugerah lah. Dia memang tahu sembahyang tu berhubungan dia dengan Tuhan. Jadi dia rasa besarnya sembahyang. Rasa besar sembahyang tu memang dah ada dalam hati dia. Allah beri dia anugerah macam itu. Itu memanglah. Dia dapatlah rezeki, tak ramai yang macam itu. Tapi boleh juga kita dapat lihat kebesaran dan keagungan sembahyang ni, dan kita dapat rasakan melalui ilmu pengetahuan. Kita kena belajar, kita kena kaji, kita tengok ciri-cirinya, baru kita rasakan, oh besar sembahyang ni. Antaranya, yang pertama sekali, kita nak bawa aspek lah. Antaranya, ia merupakan ibu segala ibadah dalam Islam. Sembahyang ni ibu segala ibadah. Seluruh ibadah tu ibunya sembahyang. Ibu ni daripada ibu lah lahir anak-anak, kan? Macam ibu pejabat polis, ibu pejabat bomba, ibu pejabat tanah. Orang tak kata bapa pejabat polis, bapa pejabat tanah, tak ada. Dia ibu pejabat, dari pejabat tu datanglah cawangan-cawangan, kan? Jadi ibu dalam Islam pun, dalam fiqh Islam disebut dalam satu kaedah, ma la yutimmul wajib illa bihi fahuwa wajib.
Barang yang tidak, sesuatu yang tidak sempurna, kewajipan, kecuali dengan benda tu, maka benda yang menyempurnakan tu pun hukumnya wajib juga. Contohnya, kita nak sembahyang. Nak sembahyang itu wajib. Dengan sembahyang tu pula diwajibkan berwuduk, maka kita perlu ada air. Jadi air tak ada, satu kawasan tak ada air, dengan pipe tak ada sebagainya, jadi kita kena gali telaga. Gali telaga itu hukumnya wajib. Bila gali telaga hukumnya wajib, cari alat untuk gali telaga wajib ada cangkul, wajib ada timba dan sebagainya untuk kita keluarkan tanah untuk kita gali dan sebagainya, sampailah ada air. Dan air itu boleh dinaikkan, air itu boleh digunakan untuk wuduk. Semua itu adalah wajib, sama wajib dan sembahyang. Dan sembahyang itu wajib di ibu segala ibadah, yang lain tu semua menjadi ibadah. Sembahyang itu wajib dengan menutup aurat. Menutup aurat kena pakai pakaian. Selalunya kain dia buat dengan macam-macam bahan. Ada yang buat daripada polyester, dia buat daripada bulu, dia buat daripada kapas. Katalah kita ambil kain dia buat daripada kapas, maka wajib tanam pokok kapas. Bila tanam pokok kapas tu wajib, maka seluruh yang berkaitan dengan ladang kapas tu wajib kena ada traktor. Orang faham traktor, orang tahu mekanik tentang traktor, tahu nak maintenance traktor, orang tahu tentang tanah, orang kena faham tentang baja, orang kena faham tentang benih. Semua tu adalah wajib. Dah dapat, dah tanam, dah habis semua, dah harvest, nak bawa kapas tu ke kilang, naik kenderaan, kena ada jalan raya pun wajib, kena ada kenderaan pun wajib. Seluruh tu ibadah. Kenapa? Sembahyang tu ibadah. Jadi siapa yang menjaga ibadah, sungguh-sungguh ibadah, maka dia makin maju. Kerana sembahyang adalah ibu sekali ibadah dalam Islam. Itu yang pertama sekali. Besar tak sembahyang? Besar lah. Daripada sembahyang lah lahir kemajuan. Kalau orang faham lah, dia nak sembahyang, dia perlukan pakaian, dia perlukan songkok, dia perlukan jubah atau baju, dia perlukan sebagainya, dia akan usahakan. Dia tak benarkan orang bukan Islam. Untuk dia dengan Tuhan, orang bukan Islam sediakan. Tak sepatutnya, kita lah sediakan sendiri. Maka semua itu wajib. Jadi ibadah tu, sembahyang itu adalah ibu sekali ibadah dalam Islam. Dari sembahyang tu lahirlah semua kemajuan ni. Dan kemajuan tu kalau betul-betul diikut cara dan syaratnya, maka dia dikira ibadah juga. Lahirlah ibadah-ibadah yang lain, maka lahirlah kemajuan. Jadi sembahyang itu merupakan ibu segala ibadah dalam Islam. Tentulah kita nampak besar. Oh, dari sembahyang lah datang kemajuan. Kalau tepat kefahamannya, kalau tepat penghayatannya, besar tak sembahyang? Besar lah sangat. Jadi sebab itulah kita usahakan nak melahirkan segala keperluan kita sendiri, kita yang usahakan. Sebab apa? Kat situ kerana kita nak melaksanakan ibadah. Kat situ lah kepentingan kita. Malah kalau kita ambil yang lain-lain yang bukan Islam, mungkin mengganggu dari sudut rohnya. Mungkin sembahyang kita kurang khusyuk. Kerana pakaian kita pun orang lain sediakan, air kita pun orang lain sediakan, kita punya surau pun orang lain sediakan, pembinaan kita semua macam mana kan. Baiklah. Yang kedua, ia adalah merupakan tiang seri agama Islam. Kita dah ceritakan sebelum ini, sembahyang tu as-salatu imaduddin. Sembahyang tu tiang agama. Siapa yang dirikan sembahyang, maka sesungguhnya dia telah mendirikan agama Islam. Siapa yang meninggalkan sembahyang, dia telah meruntuhkan satu agama Islam. Berat tu kan. Dia tak katakan mendirikan satu ibadah, dia kira mendirikan satu agama Islam. Kalau dia tak sembahyang, dia kira bukannya meninggalkan satu ibadah, dia dikira meruntuhkan agama Islam. Kalau orang faham lah, kerana daripada sembahyang itulah punca segala-galanya. Orang yang tak sembahyang, dia buat apa kebaikan, semua Islam tak iktiraf, Allah tak iktiraf. Jadi dia sebenarnya sedang meruntuhkan Islam. Islam ni syumul, keseluruhan, tapi yang paling utama sekali sembahyang. Jadi sembahyang ni tiang seri agama Islam. Siapa yang mendirikan sembahyang, dia mendirikan agama Islam. Mendirikan, membuat sungguh-sungguh dan membuat dengan khusyuk, membuat dengan kefahaman. Jadi itu yang kedua. Jadi besarlah sembahyang, bukan sebarang amalan, kerana dia adalah tiang seri. Tanpa dia tak bangun bangunan Islam tu. Kalau Islam tu ibaratkan sebuah bangunan, tanpa sembahyang ni, bangunan tu tak boleh dibangunkan, tak ada tiang. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan sekalian, ia diperintahkan oleh Allah Ta'ala dengan cara Allah memanggil Rasulullah SAW, menghadapnya waktu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Tak seperti amalan-amalan yang lain yang hanya diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Sembahyang ni direct, Allah panggil. Allah tu bukan di langit kan, tapi yang diceritakan pada kita, Allah panggil Rasulullah Isra' dan Mi'raj. Diisra'kan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan dimi'rajkan ke langit. Kemudian
ke tempat yang kita pun tak tahu, tak bertempat, yang Allah panggil Rasulullah diberi sembahyang. Kita ibaratkan kat dunia ni, kalau bos nak bagi tugas yang secara umum dia cakap dalam roll call, dia cakap lah ni kerja, bagi kerja, selesai lah kan. Tapi kalau dia kata ikut ni awak ada kerja khas, ikut saya masuk pejabat, itu tentu penting kan. Dia akan beritahu satu tugas khas. Ketika itu kita boleh minta bajet, ketika itu kita boleh minta manpower. Kenapa? Kita yang penting kita selesaikan kerja tu. Begitulah sembahyang. Allah panggil khusus Rasulullah untuk diberi anugerah satu amalan yang sangat istimewa, iaitu sembahyang, menghubungkan hati dengan Allah. Besar daripada Allah, Malikul Muluk, raja segala raja. Kita kalau dapat satu barang hadiah dari raja lah kan, kita panggil istana. Dapat pen aja, kita balik kampung cerita tak tahulah berminggu-minggu, ni dapat pen ni, raja beri ni, raja beri. Orang besar beri. Begitulah sembahyang. Hari ni orang ramai yang tak indahkan sembahyang, tak ambil berat dengan sembahyang. Pandang sembahyang tu macam gitu sahajalah. Sedangkan sembahyang ni Allah anugerah kepada Rasulullah ni dengan cara panggil. Amalan lain semua kat bumi terima oleh perantaraan malaikat Jibril ni tak, dia direct dari Allah. Besar sembahyang ni. Kita kena rasakanlah besar sembahyang ni. Peristiwa Isra' Mi'raj itu bukan peristiwa yang biasa-biasa, yang sangat luar biasa. Dan di situlah Allah beri satu amalan yang khusus untuk Rasulullah dan umatnya, sembahyang. Jadi kita kena rasakanlah kebesaran sembahyang tu, bukan sebarang amalan. Jadi saya rasa setakat itulah untuk kali ini. Kita akan sambung lagi untuk ciri-ciri yang seterusnya, ataupun untuk aspek-aspek yang lain, supaya kita faham, kita dapat rasakan bahawa sembahyang ni adalah besar. Supaya kita rasa kebesaran sembahyang tu dalam diri kita, untuk kita mengamalkan tu dengan merasakan diri kita, merasakan betul-betul amalan sembahyang ni rasa adalah satu amalan yang sangat besar dari Allah SWT, yang akan melahirkan pribadi yang agung, yang hebat. Wa bi'allahu alam. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum.